الحمد لله القائل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Bahaya Ancaman Etis. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, ayat 24 dalam surah Al-Jathiyah yang dibaca pada awal khutbah ini bermaksud, dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Ayat ini membicarakan tentang satu golongan dalam kalangan manusia yang telah wujud sejak dahulu lagi. Mereka adalah golongan yang tidak mempercayai adanya alam akhirat, tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala dan alam ghaib. Mereka percaya kehidupan hanya berlangsung dalam alam dunia sekarang ini sahaja. Ia hanya putaran silih berganti, segalanya melalui proses hidup dan berakhir dengan kebinasaan. Apa yang menjadikan kita mati dan binasa hanyalah masa atau waktu yang beredar. Golongan ini dinamakan sebagai dahriyun, mulhid atau ateis. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, fahaman etis bertitik tolak dari kegagalan mereka mengenai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam. Mereka mungkin mendapat sedikit pendadahan tentang agama, namun kerana tidak menambah ilmu, mereka hanya mengkaji sendiri lalu memberi kesimpulan mudah bahawa Allah Subhanahu wa taala, alam gaib dan akhirat tidak pernah wujud. Fahaman etis adalah sangat berbahaya kerana mereka percaya bahawa tiada pencipta alam ini. Alam wujud tanpa pencipta, tidak perlu terikat kepada Tuhan atau agama, tidak perlu beragama, tidak memberakui keesaan Tuhan dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tidak mempercayai hari kiamat. Fahaman ini telah lama berkembang dan telah cuba ditangani oleh para ulama silam melalui pengajaran, penulisan kitab dan debat secara terbuka. Namun fahaman ini terus berkembang sehingga hari ini. Faktor pertama kepada kemunculan etis adalah jahil agama, terutama dalam menghayati dua kalimah syahadah. Mereka hanya meletakkan Tuhan menurut logik akal semata-mata, sedangkan akidah merangkumi tiga aspek: akal, penghayatan hati dan pelaksanaan anggota badan. Kejahilan ini satu cabaran buat umat Islam untuk menjelaskan hakikat kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 33. قد نعلم أنه لا يحزن
innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau wahai Muhammad berdukacita, maka janganlah engkau berdukacita, kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Hadirin Jumaat yang berbahagia, faktor kedua yang membawa kemunculan etis adalah masalah dalam memahami adanya kejahatan sehingga membawa persoalan, benarkah Tuhan itu wujud? Ia diikuti dengan persoalan keadilan Tuhan. Jika Tuhan itu wujud, mengapa dia membiarkan sahaja kezaliman dan penderitaan yang ditanggung oleh manusia? Sekiranya Tuhan bersifat maha bijaksana dan maha adil, mengapa masih wujud hal-hal keburukan, penganiayaan dan kekacauan di dunia? Namun masalah memahami kejahatan sebenarnya diciptakan oleh manusia sendiri. Mereka dengan sengaja menyandarkan masalah kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mempersoalkan keadilan dan kewujudan Tuhan. Ia adalah cetusan idea daripada iblis untuk meragukan manusia kepada Tuhan pencipta sekalian alam. Faktor ketiga yang menjadi perkembangan fahaman etis juga adalah pertelagahan antara orang-orang munafik, jahil dan lain-lain yang menganggap diri sebagai ulama. Bahkan wujudnya pandangan orang-orang awam yang sering memberi pandangan tentang agama sehingga dianggap juga sebagai ulama. Maka lahirlah kekeliruan yang besar tentang agama yang benar. Selain menimbulkan pandangan yang serong, ia mengukuhkan dakwaan golongan etis bahawa kebenaran agama bukanlah sesuatu yang mutlak, lalu mereka menolak untuk berpegang kepada agama secara menyeluruh. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus ilmu pengetahuan dengan cara mengambil sekaligus daripada hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapus ilmu pengetahuan itu dengan kematian ulama sehingga tiada lagi orang yang alim. Ketika itu orang ramai melantik ketua-ketua mereka dari kalangan orang yang jahil, dan apabila mereka ditanya, mereka memberi fatwa dengan sewenang-wenangnya tanpa berpandukan ilmu pengetahuan. Maka mereka sesat lagi menyesatkan. Hadirin Jumaat sekalian, ini adalah sebahagian dari faktor utama perkembangan fahaman etis hari ini. Golongan ini turut menggunakan media sosial secara tertutup dalam berkongsi pandangan dan menyebarkan idea. Justru untuk menanganinya, semua pihak wajib memainkan peranan dalam mempertahankan akidah umat dan menyelamatkan manusia dari terpengaruh dengan fahaman sesat yang merugikan ini. Dari aspek akidah, kita wajib menyadari bahawa kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu telah tersemat dalam fitrah semula jadi manusia. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran dengan pertanyaan dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada zuriat Nabi Adam alaihi salam berdasarkan ayat 172 surah Al-A'raf. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, yakni tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Kemuncaknya adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Masakan kita mengharapkan dapat melihatnya baru kita mengakui kewujudannya. Bagaimana jika seorang petani melihat tapak kaki harimau dalam kebun?
Apakah dia perlu melihat jasadnya dahulu atau dia terus bersiap sedia menyelamatkan diri sebelum menemuinya? Dari aspek kerasulan pula, kita yakini Allah Subhanahu wa taala wujud setelah memahami tanda-tandanya. Bukan sahaja wujud, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan rasul untuk mengajar manusia mengenalinya. Terdapat rasul-rasul yang diutuskan untuk mengajar manusia tentang Allah Subhanahu wa taala dan kewajipan menyembahnya. Rasul yang terakhir ialah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan agama dan membetulkan semua penyelewengan manusia terhadap syariat nabi-nabi terdahulu. Manakala dari aspek keadilan Tuhan dan pembalasan kejahatan pula, manusia telah diberitahu oleh para rasul bahawa hidup di dunia ini adalah ujian. Ia akan menentukan siapa akan dapat balasan baik dan balasan buruk. Apa yang lebih penting adalah manusia perlu menghadapinya dengan pegangan yang betul agar dapat bersabar dengan segala ujian yang dihadapi dan memperolehi ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, iaitu pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa kewujudan alam yang indah ini dan berlakunya perubahan siang dan malam adalah bukti yang benar tentang kewujudan Tuhan Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Kedua, umat Islam tanpa mengira umur dan persekitaran hendaklah mempelajari agama Islam dengan sempurna dan tidak berhenti menuntut ilmu, sama ada pengajian di surau dan masjid maupun secara formal. Ketiga, umat Islam perlu cakna dengan perkembangan pemikiran menyeleweng terutama dalam media atas talian. Sebarang kekeliruan terhadap akidah dan agama ini perlu diminta penjelasan atau dipanjangkan kepada pihak berautoriti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan dan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 83. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.